Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000 kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TB3 sudah memberikan suri teladan. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik. Kini semakin jelas, kebijakan mengenai bahasa Melayu di Malaysia tidaklah konsisten, sering berubah-ubah. Ganti pemerintah, ganti pula kebijakannya. Soal nama bahasa pun sering berubah. Dulu pernah diganti dengan bahasa Malaysia, tapi belakangan kembali lagi pakai nama Melayu. Anehnya, ketika bahasa Indonesia semakin mendunia, mereka ngotot memberikan label Melayu. Padahal, dulu negeri ujung Medini itu pernah pakai nama bahasa Malaysia sesuai nama negara. Kebijakan bahasa Melayu di dunia pendidikan pun berubah-ubah. Bahasa Melayu pernah mau dijadikan bahasa ilmu, jadi pengantar semua pelajaran. Kebijakan ini berubah lagi. Sejak tahun 2002, diputuskan mata pelajaran sains dan matematika menggunakan bahasa Inggris. Begitu pula penerapan bahasa Melayu baku. Kebijakan ini pernah diberlakukan, tapi diubah lagi karena dianggap mirip bahasa Indonesia. Ada dua video yang menggambarkan masalah ini. Kita mulai dari video yang pertama. Bahasa dialek negeri itu boleh dikira sebagai pemupukan? Dialek negeri itu tidak begitu rasmi. Kalau bagi saya yang rasmi itu bahasa yang kalau di RTM bagi saya sebut bahasa standar RTM. Yang tadi dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan bunyi terlalu bunyi keindonesiaan. Jadi orang kata bunyi macam Indonesia. Jadi kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi bahasa Melayu kita Johor Riau. Ya, Johor Riau. Kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Itulah teman-teman ulasan kami mengenai bahasa Melayu. Nah, selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Adakah mereka tidak faham, tidak mau faham, atau apa sebenarnya? Sesudah diformulasikan falsafah kebangsaan, mengapa dihentikan apabila tokoh tertentu tidak berada lagi dalam kerajaan? Jadi orang membaca seakan-akan karena Anwar Ibrahim, menteri yang bertanggung jawab ketika itu, melancarkan falsafah kebangsaan tidak ada lagi kerajaan, maka segala legasi atau warisan beliau itu mahu dipunahkan. Seolah-olah demikian. Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000 kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TB3 sudah memberikan suri teladan. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun keindonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Maka itu saya sendiri menganjurkan pertemuan dengan pimpinan utama parti-parti pemerintah. Belum semua dapat ditemui, tapi sekurang-kurangnya 3-4 buah parti politik, menegaskan bahawa yang dikatakan Malaysia Baharu itu apa? Malaysia Baharu mestilah memperkukuh dasar-dasar kenegaraan yang ada falsafah di baliknya. Andai kata Malaysia Baharu berarti penyirnaan ataupun penghapusan dasar-dasar kenegaraan yang menentukan penakatan, itu istilah bagi survival negara, itu bukan Malaysia Baru. Nah, soal bahasa dalam pembangunan tamadun atau peradaban bukan soal yang remeh. Dari 500 tahun sebelum Masehi, dalam zaman Yunani, Greek tua dahulu, ini sudah dibincangkan bahawa ahli-ahli falsafah ketika itu meskipun memberikan perhatian pada soal falsafah, etika, moral, retorik, undang-undang segala macam, tetapi mereka tidak pernah meremehkan bahasa. Kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana kita Melayu. Saya bukan orang Melayu, saya orang Jawa. Kalau nak bercakap tentang itu,
Tetapi kita memperjuangkan bahasa Melayu kerana itulah bahasa yang ditakdirkan Allah sebagai bahasa pembinaan tamadun di alam Melayu. Tamadun Melayu yang saya sebut sebagai tamadun mahawangsa, tamadun bangsa besar. Bukan Melayu dengan pengertian yang sempit, yang parokial, merujuk pada etnik ataupun ciri-ciri antropologi. Tapi Melayu yang merentas pelbagai ratusan, sekarang ada 700 etnik yang dikenal pasti di seluruh alam Melayu. Merentas pelbagai kawasan geopolitik, soal kenegaraan. Maka dahulu kala bahasa Melayu demikian sifatnya, menjadi asas tamadun yang cukup besar. Maka muncul istilah seperti bangsa Jawi yang merujuk pada bangsa yang tulisan utamanya ialah tulisan Jawi yang disesuaikan daripada aksara ataupun skrip Arab, yang di Indonesia dikenal sebagai tulisan tulisan Arab Melayu. Itu di Indonesia tidak disebut Jawi. Jawi ini pun timbul pada Al-Jawah, iaitu rujukan pada bangsa yang datang di alam Melayu, dikenal oleh orang di Timur Tengah, oleh Arab sebagai seolah orang Jawa semuanya, maka disebut Al-Jawah. Lalu timbullah bangsa Jawi. Jadi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Mandailing sekarang mau berpuak-puak semula, artinya mereka juga sudah lari berkonsep Melayu yang asal. Jadi saya harap pimpinan Malaysia baru sanggup mendengar kritikan untuk kebaikan. Kalau benar-benar mereka mengangkat panji-panji atau obor Malaysia baru, termasuk dalam soal bahasa. Dokumen rasmi yang menurut 152 perkara 6, maksud rasmi itu apa? Segala maksud rasmi, urusan rasmi yang melibatkan urusan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam. Itu 3 peringkat pentadbiran negara yang mesti mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tetapi manakala ada dokumen rasmi, ada jata negara, ada nama kementerian tertentu, tetapi bahasanya bukan bahasa rasmi, ini yang kita tentang. Bukan individunya, soal Lim Guan Eng ke soal, bukan soal individu yang kita tentang. Seperti Majlis Perbandaran di Johor Bahru, itu menggunakan letterhead, menggunakan kepala surat kerajaan sebagai ahli Majlis Perbandaran. Tetapi mengapa itu dalam bahasa yang bukan bahasa rasmi? Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.